Assalamualaikum geng. Alright, hari ini kita nak borak lagi pasal anime Kimetsu no Yaiba. Jadi hari ini sesuai dengan permintaan korang, aku akan buat backstory daripada setiap Hashira lah. Aku akan ceritakan 4 orang dulu dalam video ni, which is Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Uzui Tengen, dan juga Muichiro Tokito. Dan sebab diorang punya ahli ni banyak sangat, kalau aku ceritakan dalam satu video, memang mungkin dalam 40 minit lah macam tu. Jadi aku bahagikan 2 part lah, okay? And insyaAllah next week lagi aku akan ceritakan backstory pillar yang selebihnya tu. Aku akan ceritakan pasal Giyu dulu. Giyu Tomioka yang kita nampak sekarang ni, dia jenis yang tenang, pendiam, tak banyak cakap dengan orang lain. Tapi asalnya Giyu ni bukan jenis yang macam tu. Masa Giyu ni masih kecil, dia ni sebenarnya seorang yang ceria. Jadi sebelum Giyu ni dia jadi seorang pillar, dia ni ada ahli keluarga. Dia ada satu orang kakak yang bernama Sutako Tomioka. Jadi hubungan Giyu dengan Sutako ni memang rapat lah adik-beradik kan. And one day ni kakak dia ni akan kahwin. So sehari sebelum perkahwinan kakak dia tu, ada satu demon serang diorang ni. Tapi masa tu kakak dia ni sempat sembunyikan Giyu. Jadi masa tu yang kena bunuh cuma kakak dia. Masa Giyu dah tahu yang kakak dia ni dah dibunuh oleh demon, dia cepat-cepatlah keluar dari tempat tu and dia cuba bagi tahu benda tu dengan penduduk di sekeliling tu. Malangnya tiada siapa yang percayakan Giyu. Diorang semua langsung tak percayakan Giyu and diorang label Giyu ni sebagai orang gila. Jadi diorang semua tu pakat-pakat memandangkan Giyu ni dah tiada keluarga lagi kan. Dia ni akan dihantar ke tempat satu orang doktor ni, doktor mental lah yang rawat pesakit mental ni. Masa Giyu dapat tahu yang dia ni akan dihantar pergi tempat doktor tu, dia cabut lari. Dia larikan diri dia. Dia pergi mana pun dia tak tahu. Yang penting time tu dia tahu dia kena larikan diri sebab dia tak nak duduk dengan doktor tu. Jadi dia lari punya lari, dia sampailah di satu gunung ni. Gunung tu adalah Gunung Sagiri. Masa Giyu sampai di gunung tu, dia almost mati. Apa punca dia aku tak tahulah, tapi dia almost mati dekat situ. And dia diselamatkan oleh Urokodaki Sakonji. Jadi lepas dia dah diselamatkan oleh Urokodaki tu, Urokodaki jagalah Giyu. And at the same time, Giyu ni jadi anak murid Urokodaki. Dia practice water breathing. Masa dia tengah belajar water breathing under Urokodaki tu, of course lah Urokodaki pun ada beberapa lagi murid yang lain. Jadi dia ni kenal dengan satu budak lelaki ni. Budak lelaki tu adalah Sabito. Jadi Sabito dengan Giyu ni, diorang share history yang almost sama, di mana diorang punya keluarga ni dua-dua dibunuh oleh demon and diorang ni even sama umur. Jadi diorang cepat rapat. Diorang ni jadi best friend dalam tempo yang sekejap. Macam biasa juga lah, setiap orang yang akan jadi Demon Slayer, diorang kena participate di ujian terakhir tu, di mana diorang kena turun dari satu gunung tu ataupun diorang kena survive di gunung tu selama 7 hari. Okay? Jadi Giyu dengan Sabito ni pun itulah ikut jugalah ujian tu. Jadi masa hari pertama ujian tu, Giyu ni diserang oleh demon and time tu dia cedera, dia almost pengsan. Tapi nasib baik masa tu Sabito sempat selamatkan dia. Sabito datang selamatkan Giyu. Masa Sabito selamatkan Giyu tu, dia bagilah Giyu ni dengan peserta lain. Dia suruh peserta lain tu tolong jagakan Giyu. And sementara tu Sabito pula dia yang pergi cari lagi mana-mana peserta yang diserang demon. Dia yang pergi tolong. Jadi lepas Giyu diselamatkan oleh Sabito tu, dia pengsan. Dia pengsan selama 7 hari. Masa dia bangun dari pengsan dia sedar yang rupa-rupanya exam tu dah tamat. Semua orang time tu yang ikut exam tu semua berjaya lulus. Tapi satu orang je yang gagal. Orang yang gagal tu adalah Sabito lah, sebab dia dibunuh oleh demon yang paling kuat lah masa ujian tu kan. Lepas Giyu dapat tahu yang Sabito ni mati disebabkan lindungi dia, jadi Giyu sakit hati dengan diri dia sendiri. Dia rasa yang dia ni tak layak jadi Demon Slayer sebab bukannya dia pas exam tu dengan dia berjaya turun, dia keluar dari sarang-sarang demon tu masa tu, tapi dia ni berjaya lulus disebabkan dia survive. Itu pun dia survive sebab dia pengsan 7 hari. Bagi dia, it's not an admirable achievement lah macam tu. Jadi dia salahkan diri dia masa tu. And lepas kejadian ni juga, dekat sini lah baru sifat Giyu ni berubah. Dia start jadi pendiam. Dia dah tak cakap banyak dengan orang. Muka dia pun dah tiada expression sudah masa tu. Dia tetap jugalah dia berlatih water breathing dengan Urokodaki sampailah dia di tahap dia yang sekarang ni sebagai water pillar. Tapi biarpun Giyu ni dah ada kekuatan sebegitu, dia dah jadi water pillar, tapi Giyu ni sebenarnya dia tak anggap diri dia ni water pillar. Dia masih lagi anggap yang diri dia ni tak layak bergelar Demon Slayer sebabkan kegagalan dia tu masa ujian terakhir Demon Slayer tu. Dia masih salahkan diri dia sebab bagi dia
dialah punca kakak dia ni mati and punca Sabito mati. And dia even kata dengan Tanjiro, sekarang ni position water pillar ni tengah kosong. Jadi dia harap Tanjiro yang akan ambil alih tempat dia nanti. And untuk pengetahuan korang, Haori yang Giyu pakai sekarang ni, itu sebenarnya adalah Haori kakak dia dengan Haori Sabito. Sebab dia ada dua kan, satu yang jenis macam kotak, satu lagi dia warna coklat kalau aku tak silap kan. Itu dua adalah gabungan dari Haori Sabito dan juga kakak dia. Giyu pakai Haori tu untuk mengenang diorang dua ni. Itu untuk backstory Giyu lah. And sekarang kita move on dengan story Shinobu pula. Sama juga dengan macam Giyu ni, Shinobu ni asalnya dia bukannya jenis yang macam yang sekarang ni kita nampak Shinobu ni suka senyum, peramah dengan orang, feminine. Memang kau nampak memang kau terus macam minat lah dengan Shinobu ni kan. Tapi asalnya Shinobu punya perwatakan ni dia macam tomboy-tomboy sikit. Cerita dia ni pula, Shinobu ni pada asalnya dia hidup dengan keluarga yang cukup penyayang lah, okay? Macam budak biasa. And dia ada satu orang kakak. Nama kakak dia tu Kanai Kocho, ex Flower Hashira. And masa satu hari ni, keluarga diorang ni di-attack oleh seorang demon juga. And demon tu bunuh mak bapak Shinobu ni betul-betul depan mata dia. Jadi masa demon tu almost nak bunuh Shinobu dengan Kanae, Gyome datang. Himejima Gyome, rock pillar tu kan, dia datang selamatkan Shinobu dengan kakak dia. And lepas peristiwa ni, Shinobu dengan Kanae diorang berjanjilah dengan diri diorang sendiri, sesama diorang akan jadi demon slayer supaya diorang dapat jaga each other. And at the same time, diorang harap tiada lagi orang yang lalui experience yang sama macam diorang. Diorang ni pun pergilah tempat Gyome, diorang ucap terima kasih sebab selamatkan diorang ni. And diorang minta Gyome ni untuk ajar diorang macam mana untuk jadi Demon Slayer. Tapi masa tu Gyome rasa keberatan lah kan, sebab diorang ni masih budak. And Gyome tak nak dedahkan diorang ni dengan dunia Demon Slayer. Iyalah budak-budak kan, takkan kau nak jadi Demon Slayer tem-tem umur macam tu. Gyome ni dia bagi syarat dengan Shinobu dengan Kanae. Kalau diorang ni boleh alihkan satu batu yang besar ni, batu tu besar gila lah. Jadi kalau diorang dapat gerakan batu ni, baru Gyome akan bawa diorang jumpa satu cultivator breathing. Baru diorang akan dijadikan Demon Slayer. So Kanae dengan Shinobu pun berusaha lah. And last diorang dapat gerakan batu besar tu. So Gyome pun tunaikan lah janji dia. Dia bawa jumpa dengan satu cultivator breathing. And diorang dua pun practice lah breathing diorang. And time situ diorang dah start jadi Demon Slayer. Satu hari ni, masa Shinobu tengah temankan kakak dia ni jalan-jalan, diorang terserempak dengan satu budak perempuan kecil yang almost dijual dengan tuannya. And budak tu adalah Kanao Suyuri. Jadi masa Kanae nampak Kanao ni kena bawa, dia macam interested dengan Kanao. Jadi dia belilah Kanao ni and dia lari dengan Shinobu. Dan lepas tu diorang jagalah Kanao, and at the same time diorang latih Kanao ni untuk jadi next Suguko Shinobu. Untuk pengetahuan korang, Suguko ni dia macam pewaris untuk Hashira. Jadi kalau macam Hashira ni dia mati ataupun dia orang dah pencet macam tu, so position dia orang ni akan terus diambil alih oleh Suguko dia orang. And lepas tu pun dia orang hiduplah macam biasa sebagai Demon Slayer kan, sampailah suatu hari ni kakak Shinobu encounter dengan satu Upper Moon Demon ni. And Upper Moon Demon tu bunuh Kanae. Masa Shinobu sampai, dia nampaklah kakak dia ni almost mati kan, dah sekarat. Shinobu dia tanyalah kakak dia, siapa yang bunuh dia ni, siapa yang buat macam tu dengan dia. And masa tu Kanae dia tak bagi tahu lah siapa, tapi dia cakap dengan Shinobu, masa tu kau tinggalkanlah kehidupan kau sebagai Demon Slayer, kau hiduplah macam orang biasa. Kakak tak mau kau end up macam kakak, kau dibunuh oleh demon. Tapi masa tu Shinobu memang tak nak lah, dia dah marah kan dengan orang yang bunuh kakak dia ni. Jadi dia cakap dengan kakak dia, tak kakak, aku nak tahu siapa yang bunuh kau ni. Kau bagi tahu aku demon mana yang bunuh, macam mana demon tu, biar aku yang balas dendam untuk kau nanti. Jadi Kanae masa tu dia dah tak dapat tukarkan fikiran Shinobu. Jadi dia bagi tahu description demon tu. And demon tu adalah Upper Moon Demon yang kedua, iaitu Doma. Lepas peristiwa ni, Shinobu dia dah start tinggalkan personality dia yang macam tomboy tu. Dia start senyum, dia cakap lemah lembut dengan orang. Dia ambil personality kakak dia. Itu pun dia buat begitu supaya dia macam untuk mengenang kakak dia. Biarpun dia dah start macam kakak dia kan, tapi deep down dia masih simpan rasa dendam dan marah dia dengan demon-demon ni semua.
And orang yang perasan benda tu adalah Tanjiro lah. Tanjiro dapat hidup kemarahan dari Shinobu tu. Itu story kedua. Story Shinobu, kita move on lagi dengan story yang ketiga. Cerita Sound Pillar pula, Uzui Tengen. Sebelum dia jadi Hashira, dia ni merupakan seorang shinobi. Ada 9 orang adik-beradik. And masa umur Tengen ni 15 tahun, 7 daripada adik-beradik dia tu dah mati. Aku tak tahu kenapa lah, tapi aku rasa mungkin sebab mati masa jalankan mission diorang sebagai shinobi. Lepas bapak diorang ni perasan yang keluarga diorang ni dah berkurangan, adik-beradik Tengen ni ramai mati. Jadi bapak diorang ni latih Tengen dengan satu orang lagi adik dia ni, Hatko. Diorang memang kena latih gila-gila lah. Memang kena push sampai limit diorang. And at the same time, bapak dia ni tanamkan satu mindset dengan diorang dua ni. Di mana bapak diorang ni tanamkan mindset yang nyawa manusia lain ni, diorang ni cuma akan dipergunakan. Kau tak payahlah fikir bajikan diorang ke apa-apa ke. Yang penting kau gunakan diorang ni. And kalaupun isteri-isteri kamu nanti mati disebabkan melahirkan anak, itu tak kisah. Yang penting kita ada pewaris. Mindset macam tu yang bapak diorang ni terapkan. Tengen ni dia tak suka lah dengan mindset yang macam tu. Jadi dia reject mindset tu. Tapi adik dia ni pula yang satu orang ni, dia yang temakan kata-kata bapak dia tu. So mindset adik dia yang satu orang ni memang serupa lah dengan bapak dia. Jadi masa Tengen dah perasan yang adik dia ni dah macam bapak dia, dia putuskan untuk keluar dari rumah tu. Masa dia lari dari rumah tu, dia jumpa 3 orang kunoichi. 3 orang kunoichi ni nama dia Suma, Hinatsuru dengan Makio. Tengen ambil lah diorang bertiga ni jadi isteri dia. And at the same time, Tengen ajarkan dengan diorang ni hargai diri diorang sendiri. Sebagai shinobi ni, actually, diorang kena prioritizekan mission diorang. Jadi kalau macam diorang ni mati pun demi untuk selesaikan mission diorang, it's okay. Itu bukan masalah. Tapi isukan Tengen ni dia dah tak suka dengan pemikiran macam tu. Jadi dia tanamkan satu mindset yang baru dengan isteri dia ni. Dia bagi tahu kalau kamu ni tengah jalankan mission, kamu kena prioritizekan 3 benda ni dulu. First, nyawa kamu. Dan kedua, nyawa orang lain. 3, baru nyawa aku. Kalau ada something happen dengan Tengen pun, dia mau isteri dia ni prioritaskan 2 benda tu dulu, baru diri dia. Itu yang Tengen ajarkan isteri dia. Jadi lepas dari peristiwa ni, Tengen dia jumpa jugalah dengan Ubuyashiki Kagaya. And dia offer kekuatan dia ni dengan Ubuyashiki. Jadi dia pun start lah jadi Demon Slayer masa tu. And dia perlahan-perlahan naik jadi Hashira sampai sekarang ni. And sekarang yang paling last pula, story daripada Muichiro Tokito. Hashira yang paling muda di antara semua diorang tu. Muichiro Tokito ni, dia dilahirkan dalam keluarga penebang pokok. Dia ada satu lagi abang kembar dia bernama Yuichiro Tokito. Jadi Muichiro ni adik, Yuichiro ni abang. Okay, jangan confuse nanti. Masa umur dia ni 10 tahun, mak dia ni meninggal disebabkan bronkitis. And at the same time, bapa dia ni pun meninggal sebab jatuh tebing masa tengah cari ubat untuk mak dia. Jadi lepas mak bapak diorang ni mati, Yuichiro dengan Muichiro ni pun hiduplah sama-sama, survive sama-sama. Tapi Muichiro ni, personality dia macam bapak dia. Dia ni jenis yang baik hati, dia suka tolong orang, and dia fikirkan orang lain dulu. Tapi berbeza dengan abang dia ni, si Yuichiro, dia pentingkan diri. And dia tak kisah apa jadi dengan orang lain, yang penting dia survive. Bagi dia, menolong orang ni takkan bagi manfaat dekat dia. Muichiro dengan Yuichiro ni selalulah bergaduh disebabkan perbezaan idealism diorang tu. Satu hari ni, masa diorang tengah jalani kehidupan diorang, ada satu perempuan ni datang jumpa diorang. Perempuan tu adalah Amane, isteri Kagaya Ubuyashiki. Jadi Amane datang, dia bagi taulah dengan Muichiro dengan Yuichiro yang actually diorang ni keturunan Demon Slayer. Lagi tepat diorang ni keturunan Tsukiguni. Diorang ni waris Yorichi dengan Kokushibo. Tapi masa tu Yuichiro dengar, dia nampak, dia halau Amane. Dia pergi maki Amane. Jadi Amane pun dia terpaksalah keluar dari rumah tu. And masa tu Muichiro dia pujuklah abangnya. Dia bagi tahu, abang, kita ni asal kita keluarga swordsman. Jomlah kita jadi Demon Slayer juga. Jadi kita boleh tolong orang. Dia pujuk abang dia. Lepas Yuichiro dengar yang adik dia kata macam tu, dia marah gila. Dia cakap, kau ni masak nasi pun kau tak pandai. Jadi harapan kau untuk jadi Demon Slayer itu mustahil. Dia marahlah dengan Muichiro sebab dia anggap pemikiran adik dia tu tak realistik. Jadi lepas peristiwa ni, diorang memang gaduh besar lah. Diorang dah tak bercakap. Sampailah musim masa tu Spring. Diorang tak bercakap sampai sama. Begitulah, lama sangat kan diorang tak bercakap. Jadi masa musim panas tu, masa diorang tengah tidur, ada satu demon masuk pergi rumah diorang. Jadi demon tu, dia pergi attack Muichiro. And masa tu abang dia sedar, dia protect adik dia.
and tangan kiri dia putus masa tu. Jadi masa Muichiro nampak abang dia cedera and tangan dia ni putus, dia mengamuk gila. Dia mengamuk macam orang yang kena rasuk. Time tu dia dah tak sedar. Dia ambil semua peralatan yang ada dekat rumah dia orang tu, dia pergi lawan demon tu. Tapi disebabkan dia ni tak pakai Nichirin Blade kan, jadi dia tak dapatlah bunuh demon tu completely. Demon tu terus regenerate, tapi dia still lawan. Dia lawan tu sampai pagi dia berlawan dengan demon. Masa dia dapat kesedaran dia balik, dia nampak yang demon ni dah almost mati. Kepala dia tu dah hancur, tapi dia still struggle lagi untuk hidup. Tapi nasib baiklah, masa tu dah almost pagi, jadi matahari pun dah terbit kan, and demon tu terbakar, dia jadi abu. And lepas Muichiro habis lawan demon tu, dia rasa penat yang teramat sangat. Dia tak mampu berdiri, dia tak mampu berjalan. Jadi dia merangkaklah pelan-pelan pergi rumah dia tu. Dia kata time tu patutnya pergi rumah dia orang ni berapa minit je. Tapi disebabkan dia merangkak dan dia kepenatan sangat, dia ambil masa sampai berjam-jam untuk sampai balik pergi rumah dia orang tu. Jadi masa dia on the way balik tu, satu benda aja dia fikir. Dia fikir abang dia yang ada di rumah tu. And masa dia sampai di rumah tu, dia nampaklah abang dia ni tengah berdoa. Dia tak berhenti-henti berdoa. Abang dia doa, "Ya Tuhan, tolonglah selamatkan adik aku ni. Tolong jangan biarkan dia mati. Dia berbeza dengan aku. Dia ni budak yang baik hati. Dia suka tolong orang. Dia bukan macam aku. Kalau kau nak bagi hukuman pun, bagilah dengan aku. Tapi tolong biarkan adik aku ni hidup." Time tu dia tak perasan lagi ada Muichiro. Muichiro ni pun dia nampak abang dia tengah doa untuk dia kan. Dia menangislah, dia sedih. Jadi dia tahu yang abang dia ni pun memang sayangkan dia actually. Jadi dia pelan-pelan merangkak di tempat abang dia and dia pegang tangan abang dia tu. In the end, dorang dua ni pengsan lah. And Yuichiro pun dia mati sebab kehilangan banyak darah kalau aku tak silap. And Muichiro ni pengsan disebabkan penat. Lepas diorang pengsan tu, Amane ni datang dengan anak-anak dia and dia rawat lah Muichiro. Jadi lepas peristiwa ni, Muichiro ni dia macam hilang ingatan and dia ambil personality abang dia. Dia tak jadi macam yang baik hati, budak yang macam sweet macam tu. Dia jadi macam expressionless macam Gyo and dia ni selalu mengelamun. Macam tu lah. Itu Muichiro yang sekarang ni yang korang nampak. Tapi disebabkan dia ni sangat berbakat, Muichiro ni dia jalani latihan sebagai Demon Slayer dalam waktu 2 bulan and dia terus jadi Hashira pada umur 14 tahun. Tanjiro umur dia ni 15 tahun tapi Muichiro ni setahun lagi muda dari dia. Itu sahaja story daripada 4 Hashira ni. Okay, InsyaAllah next video aku akan sambung lagi lah yang selebihnya. Aku harap korang enjoy tengok video ni. Keep supporting 5D Studios. Thank you very much for watching. Assalamualaikum.